Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Sadaqallahul azim. Walau tara idh fazi'u fala fawta, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah itu ketika mereka gelisah takut menyaksikan azab Allah. Wa ukhidhu min makanin qarib, serta mereka tidak dapat pula jalan mengelaknya, dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat seksa. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id, dan pada ketika itu mereka berkata, kami sekarang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya dan bagaimana caranya mereka mencapai iman dari tempat yang jauh. Ayat-ayat yang kita baca ini ayat-ayat terakhir dalam surah Saba. Nada bicaranya sesuai dengan keadaan. Sesebuah surah di dalam Al-Quranul Karim adalah lengkap melengkap di antara satu dengan lain. Apabila surah ini habis, tamat surah ini, maka apa yang diperkatakan ini tidak akan diperkatakan lagi dalam bentuk seumpama ini, tidak akan diperkatakan lagi. Kalaupun diulangi masalah kiamat, masalah azab seksa, masalah syurga, masalah neraka, dalam satu bentuk yang lain. Sebuah surah merupakan sebuah kitab yang besar. Kita baca bukan saja bahasanya, kita baca ertinya, kita baca perasaannya sendiri, perasaan Al-Quran. Maka namanya tadabbur. Tadabbur memerhatikan segala aspek yang diperkatakan di dalamnya. Itu sebuah surah. Jadi apabila surah ini merupakan surah yang terakhir, ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir, maka barangkali kita boleh contohkan kapal terbang kita naik, ketika dia nak mendarat, dia pesan, dia kata kita sedang mendarat, sila kemaskan tempat duduk, letakkan meja di tempat asal, matikan telefon. Lagi apa lagi dia cakapnya? Maknanya kita pun nak berakhir, selamat tinggal dengannya. Mungkin kita tidak akan jumpa lagi. Tadi kata kita akan jumpa lagi dalam penerbangan yang lain pada masa-masa hadapan. Tapi insya-Allah tak ada insya-Allah. Jadi tak jumpa pun tak apalah. Begitu. Jadi dengan perasaan seumpama itu, kita pun barangkali dia kata jangan, sila tunggu sehingga kapal terbang berhenti betul-betul. Tambah tu betul-betul tu tak ada tu. Tapi setengah orangnya dah bangun dah, angkat barang dah, tarik barang. Dia pesan lagi pulanya, bimbang takut jatuh tak kepala orang. Adalah bahasa macam itulah boleh kita fahamnya. Bimbang. Maknanya tak sabar-sabar lagi setengah orang tu nak turun. Jika tidak dibuat pesan, jika dibuka pintu bakal orang akan terjun. Nak balik cepatnya ke rumah, nak balik. Ayat ni pun lebih kurang begitulah. Dengan perasaan itu kita boleh baca ayat-ayat ini. Kita sedang mendarat dan kita buat persediaan sepenuhnya. Ayat membuat pesanan sepenuhnya, kerana kita ini sekarang sedang mendarat. Kita mendarat ke mana? Kita mendarat ke kubur. Kita sedang mendarat. Jadi sebelum daripada kita mendarat, persiapan sepenuhnya harus kita sedar, dan dengan suatu kefahaman bahawa tiada jalan lain. Kita sebenarnya duduk di udara ini bukan selama-lamanya. Kita akan mendarat. Apa akan jadi selepas ini lain daripada apa yang terjadi waktu kita mengendarai penerbangan. Ya. Katanya di sini, walau tara idh fazi'un, sungguh ngeri sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah itu. Waktu mana ketika orang-orang bersalah itu, sekiranya engkau lihat keadaan orang-orang yang bersalah itu.
Mungkin keadaan orang yang bersalah itu juga kau lihat pada waktu dia nazak. Kalau kau lihat, sebab orang yang sedang nazak diperlihatkan semua sekali di hadapannya, apa yang akan berlaku di hadapannya. Syurga diperlihatkan padanya, neraka diperlihatkannya, malaikat diperlihat. Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pernah dilihat akan dilihat oleh orang yang sedang nazak, yang nak mati. Pada ketika itu ngeri sebenarnya kita lihat orang yang sedang nazak. Kita lihat dia ngeri, kadang-kadangnya berlaku berbagai-bagai perkara. Ada orang yang kawan saya sebut, orang kat rumah dia. Ketika seorang itu sedang nazak, dia meraung, sehingga didengari oleh jiran-jirannya. Apa ini cakapnya? Dia kata, aku tak mau mati, aku tak mau mati, aku tak mau mati. Ngeri sebenarnya. Dia sebut, kalau aku hidup pun aku nak buat kerja untukmu. Tapi dia orangnya rekodnya kurang baik lah. Kurang baik. Maknanya kalau dia buat kerja tu, maknanya dia nak buat kerja, nak bertaubat, dia akan buat kerja untuk Tuhan. Tuhan tak buat kerja untuk dia pun tak apa. Kita tak semayang pun tak apa. Kita tak bayar zakat pun tak apa. Zaman waktu itu bukan waktu kita bertaubat lagi. Walaisatit taubatu, bukan lagi taubat pada ketika itu. Lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukan lagi taubat apabila seorang itu didatangi mati, maka dia katanya, aku bertaubat sekarang. Sekarang bukan waktunya lagi untuk bertaubat. Jadi ilfazi'u maknanya ketika mereka sedang nazak, ataupun ketika mereka ini di dunia dan tak dibawa, semakin hari semakin dibawa kita semakin dekat kita dengan hari akhirat. Dunia ini tempat dekat, akhirat tempat lebih jauh. Ataupun maksudnya di sini ilfazi'u ketika mereka itu dibawa. Walau tara ilfazi'u, jika sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah ketika mereka gelisah takut. Bila waktu ini, waktu mereka didatangi mati, ataupun ketika mereka dibawa untuk dihisapkan semua amalannya di akhirat. Ketika dibawa untuk dihisap, semua orang akan mati. Semua orang akan dibangkit semula daripada kubur. Pada ketika itu dibangkit serentak. Yang kubur di Bukit Tiara pun pada waktu itu juga. Yang kubur di Sungai Pencala pun kat situ juga. Yang kubur di atas bukit pun waktu itu juga. Semuanya bangkit untuk dibawa hisap. Semua orang takut. Bila nak hisap ni, rekod amalan masing-masing tidak akan ditinggal biarpun sebesar zarah. Baik pun akan ditulis, dibawa, yang buruk pun akan dibawa. Orang akan merasa kesal apabila rekodnya semuanya itu buruk. Takut. Mengapa tidak takut? Sedangkan dia sudah pasti nasib akan diterima olehnya. Tetapi ada pula orang yang rekod amalannya semuanya baik, sangat baik. Ada begitu. Orang ini dia mempunyai bekalan untuk perjalanan yang jauh. Kita sama ada sedar ataupun tidak, kita dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang tidak akan pulang lagi ke tempat yang susah ini. Dunia ini susah. Menaikkan harga barang lagi, minyak lagi, beras naik, ikan naik, ayam naik, susah hidup. Jadi kalau macam tu, kita tidak akan pulang lagi ke sini bila kita pergi. Satu perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan yang dekat pun kita memerlukan bekalan. Mahukan ada bekalan. Tak ada bekalan bagaimana nak berjalan? Kita akan memandu selama 8 jam untuk sampai ke Kota Baru. Kota Baru. Kita memerlukan bekalan. Tapi bekalan bagaimana perjalanan boleh diteruskan? Tak boleh. Apalagi kalau perjalanannya begitu jauh, perjalanan akhirat, perjalanan jauh. Semua orang akan berjalan ke sana. Semua mesti sampai, walaupun merangkak, mesti sampai. Sampai di sana akan ditentukan nasib yang akan diterima, baik ataupun buruk.
Kalau begitu, siapa yang berduka cita? Yang berduka cita ialah mereka yang tidak mempunyai bekalan, tidak ada amal salih. Amal salih tidak ada. Jadi kalau begitu, fazi'u, waktu itu, waktu kita akan dibawa untuk dihisap seluruh amalan di mahsyar. Walau tara fazi'u, kalau engkau lihat waktu mereka sedang bergelisah. Gelisah. Mati adalah satu saat yang seorang gelisah. Gelisah sebab mati tidak memberitahu kepada kita tempat mana kita akan mati. Malikul maut tidak memberitahu. Oleh kerana itu, manusia mati pada tempat yang berbagai-bagai. Ada yang mati di hospital atas katil, ada yang di rumah, ada yang menunggu saat-saat kahwin, mati 2 hari lagi nak akad nikah, mati hari ini. Ada orang yang mati ketika sedang main golf, mati. Ada orang yang mati di hadapan anak-anaknya. Ada berbagai-bagai waktu kematian. Tak kira mati ni, mati. Ada orang mati di atas pokok kelapa untuk penyadat. Dia nak ambil air nira, air tua, mati di sana. Cukup susah orang nak bawa turun, mati atas pokok kelapa. Kita baca semua ni ada di hadapan kita. Ada di hadapan. Sebab kematian juga berbagai-bagai. Ada orang yang mati ketika semayang, ada orang mati ketika sehat, ada orang mati mereka setelah sakit 10 tahun, menderita sakit. Ada. Jadi mengapa tidak gelisah? Gelisahlah dalam keadaan seumpama itu. Malikul maut, dia seorang pegawai yang akan bekerja mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Walau tara fazi'un, walau tara, kalau engkau lihat ketika mereka sedang gelisah, ngeri, sungguh ngeri lah. Kita akan ngeri melihat bagaimana orang sakit, orang mati. Saya beberapa kali lihat orang yang sedang mati, orang nak mati, gelisah. Keluarga kita lah, kaki dia terik, ngeri. Ya, ada orang mati ketika musafir dalam perjalanan di luar negeri, mati di hadapan bukan anak-anak dan keluarganya, ketika sedang musafir. Ketika di pejabat, Allahu Akbar. Kalau kita boleh insaflah bahawa detik-detik ini kita akan hadapi, mungkin selepas ini, mungkin hari ini, mungkin hari esok, mungkin berbagai-bagai lagi. Walau tara fazi'u, jika engkau melihat ketika mereka itu sedang bergelisah mati, tidak ada siapa pun yang mampu mengelak diri daripada cengkaman malikul maut, dan tidak ada siapa pun yang merasakan mereka pemergian mereka itu pastinya baik. Tak ada. Hatta orang yang mempunyai bekalan sendiri pun belum tentu bahawa dia akan dibawa ke sana terus pergi ke syurga. Belum tentu. Apalagilah mereka yang tidak mempunyai sebarang bekalan. Walau tara fazi'u fala fauta, tidak ada lagi fala fauta, maka tidak ada yang boleh mengelakkan diri. Nak lagi macam mana? Doktor habis semua pakar dijemput, mari jaga. Kamu jaga hidung dia, kamu jaga di kepala dia, kamu jaga kaki, kamu jaga tangan, kamu jaga perut. Semua pakar-pakar datang. Tak adalah pakar sendiri buat kau pergi, bahkan lebih awal daripada pesakit tu pun tak tahu. Boleh jadi oleh yang demikian perkara ini adalah satu akidah yang mesti disimpan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, bahawa mereka perlu insaf. Keinsafan mereka, dalam satu hadis Nabi bersabda, badiru bil a'malus salihati, hendaklah kamu segera melakukan amal salih. Badiru bil a'malus salihati fitanan kaqita'il laili, fitnah akan datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Malam orang sesat jalan, sebelum daripada kita sesat dalam perjalanan, sebelum daripada kita menghadapi jalan buntu, segeralah berbuat amal salih. Fitanan kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Segera. Yang kita baca beberapa kali sebelum ini, ketika masa sihat,
jangan tunggu waktu sakit. Ketika hidup, jangan tunggu mati. Ketika kita kaya, jangan tunggu. Banyak lagi disebutnya. Jangan tunggu ketika miskin untuk berbuat amal saleh. Hal tantaziruna illa haraman mufnida. Adakah yang kamu tunggu itu waktu tua nyanyak, sehingga nyanyak, baru kita nak buat amal saleh? Badiru sekarang. Sekarang, jangan tunggu waktu tua. Waktu tua semuanya kita tidak mampu. Boleh jadi pada waktu tua, pada ketika itu kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Bukan saja tidak mempunyai apa-apa, kawan saya juga dia beritahu di kampung dia. Di kampung dia kata anak dia berkah tangan mak dia, ibu dia. Tak berkah tangan, kaki. Setiap hari begitulah, masih disuap. Mengapa? Pasal mak dia ni kalau buka tangan dia tak kunci, dia akan makan najis dia sendiri. Nyanyuk, makan najis. Dia akan telanjang, biasa yang tu. Telanjang, dah depan orang ramai dia pergi. Tak ada apa. Itu keluarga saya pun ada. Sampai pada peringkat itu. Jadi kita nak tunggu nanti kita nyanyuk. Badiru bil a'mal salihati. Yang kelima, saya tak ada sebut, ada 5 perkara. Yang kelima Nabi kata, wahal tantaziruna illa al-ghaib. Jangan kamu tunggu sehingga datang ke yang gaib. Yang gaib itu syarru, paling buruk sekali, iaitulah ad-dajjal. Jangan tunggu Dajjal. Dajjal ini alamat kiamat yang akhir lah, alamat kiamat yang besar. Jangan tunggu sehingga Dajjal. Dajjal apa maknanya? Dajjal ni penipu. Penipu akhir zaman ini, penipu habis. Teksi, pemandu teksi tipu, tokel tipu, penjual ikan tipu, penjual beras tipu, semuanya menipu. Jadi jangan tunggu sehingga waktu ini, semua orang menipu. Dajjal maknanya penipu. Hak Dajjal satu lagi itu pun sekia juga. Dajjal hak mata sebelah, sebelah lagi buta. Yang ni pun Dajjal juga, Dajjal. Tapi umum makna Dajjal ini penipu-penipu. Di akhir zaman akan ada penipu-penipu yang begitu ramai. Pada ketika ini jangan tunggu. Bukan waktu untuk berbuat amal saleh. Waktu ini hanya jaga diri kita, jangan ditipu orang. Itu saja. Berbuat amal saleh mungkin bukan waktunya lagi pada ketika ini. Jangan tunggu. Fasyarru ghaibin yuntazar. Paling perkara gaib, perkara yang kita tak nampak pada hari ini, paling buruk sekali yang ditunggu-tunggu, iaitulah ad-Dajjal. Walau tara in fuzi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Dan ketika itu mereka wa ukhidhu min makanin qarib, ketika itu mereka diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat yang, untuk membawa ke suatu tempat seksa. Wa ukhidhu min makanin qarib. Makanin qarib yakni dunia lah. Kalau kita berada di sarat sini, pada tempat yang dekat. Maknanya azab seksa bila dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak perlu dia berjalan jauh-jauh pergi, tak ada, dia boleh capai tempat tu juga. Tempat tu juga dia dibawa. Yang ni nak dilempar dalam surga, dia bawa dalam surga. Yang ni nak dilempar dalam neraka. Semua ini perkara yang dekat. Artinya mudah. Mati mudah. Tak ada satu perkara yang sangat payah bagi malaikat. Mati mudah. Jadi oleh kerana itu mati ini ada pada waktu muda, ada waktu tua, ada waktu ajmali ayyamil hayah, waktu paling indah dalam hidup seseorang, paling indah. Ketika dia kaya, ketika orang sangat besar, ketika dalam usia 30-an, ini dalam usia yang sangat indah, sangat cantik, umur 30-an. Ketika gaji sedang meningkat, naik, mulai daripada dulunya 2,000 sampai 30,000 gaji. Allahu Akbar. Pada waktu dia tangkap kita pergi, waktu itu dipaksa kamu tinggal anak kamu, kekayaan kamu, gaji kamu, tinggal, pergi, sudah cukup. Walau tara iz fuzi'u. Kalau kau lihat, kamu akan ngeri juga dengan kisah-kisah yang seumpama itu. Wa ukhidhu min makanin qarib, mereka diambil dari tempat yang dekat. Artinya tidak susah bagi malaikat untuk berbuat demikian. Wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id. Pada ketika itu mereka berkata, kami sekarang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dia katanya kami sekarang juga beriman, tak payah tak tangguh-tangguh lagi lah.
Setengah orangnya dia minta kembali ke dunia semula. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Ada di antaranya meminta kepada Allah, ya Allah, balik semula lah ke dunia dulu, seperti mana dulu, balik semula. Minta nak balik, nak ubahkan rekod hidup mereka, nak jadi orang yang beriman, beramal salih. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku dapat melakukan perbuatan yang aku tinggal dahulu. Kalla. Quran kata kalla, jauh sekali. Jauh sama sekali. Tak mungkin sama sekali akan dipulangkan hidup ke dunia. Wa anna lahumut tanawusu min makanin ba'id. Apa jalannya, bagaimana caranya mereka boleh mencapai iman dari tempat yang jauh? Jauh, dunia yang kamu tinggal dulu sudah jauh. Jauh, sekarang ni akhirat. Dunia sudah dihancur, lebur semua sekali. Tak ada lagi langit, tak ada lagi bumi, tak ada lagi bintang, tidak lagi manusia, tidak ada lagi hayawan. Tak ada lagi. Kalau kamu di dunia pada tempat yang dekat dulu kamu ingkar, kamu tolak, bagaimana pada tempat yang jauh minta balik? Tak mungkin sama sekali. Anna lahumut tanawusu. At-tanawusu maknanya al-akhdhu, al-akhir. Bagaimana nak ambil? At-tanawulu, nak ambil dari tempat yang jauh. Tempat yang dekat pun kamu gagal mengambilnya. Kemudian seterusnya, waqad kafaru bihi min qabl wa yaqlifuna bil ghaibi min makanin ba'id.